Okey, kita pergi terus soalan nombor 1. Kita pilih soalan terus yang mudah-mudah. Okey, soalan ada banyak, cuma beberapa sajalah yang saya pilih. Okey, contoh nombor 1 C. Okey, Raja 3 menunjukkan suatu jujukan nombor 0112358 ... bermula dengan 0, 1, lepas tu 1. Apakah pola tersebut lah yang soalan dia tanya. Kalau kita tengok, biasa kita ada tambah, biasa kita tolak. Itulah pola dia. Macam ni 0 ke 1, so perbezaan dia 1. 1 ke 1, 0. 1 ke 2, 1. 2 ke 3, 1. 3 ke 5, 2. 5 ke 8, 3. Kalau kita tengok macam ni, nombor dia tak adalah pola tambah 1 semua, tambah 2 ke. Ada macam bersepah-sepah. Kalau kita tengok betul-betul, nombor dia adalah tambahan nombor sebelum tu. Sebagai contoh, kalau kamu tengok betul-betul lah, 5 nak pergi ke 8 ni sebenarnya apa? 5 kena tambah dengan 3 baru dapat 8. Macam nak dapat 5 pula, 2 kena tambah dengan 3. Nak dapat 3, 2 kena tambah 1. Kan 2 tambah 1, 3. Nak dapat 2 pula, 1 tambah 1 dapat 2. Macam itulah seterusnya. Ni pola dia, maksudnya pola di sini adalah menambah 2 nombor sebelumnya lah. Okey, itu adalah jawapan dia. Menambah 2 nombor sebelumnya. Dua sebutan sebelumnya. Okey, fahamkanlah balik soal cerita saya. Okey, terusnya nombor 2. Tentukan sama ada 23 ialah sebutan dalam jujukan itu. 23 jauh lagi. So maksudnya kita kena buat betul-betul lah. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Lepas tu berapa? 5 tambah 8 dapat 13 kan. Macam tu lah. Seterusnya kita nak tahu nombor selepas tu, kita kena tambah pula yang ni. 8 campur dengan 13 dapat 21. Lepas tu seterusnya, kalau kita nak tahu lagi nombor seterusnya, kita tambah lagi. 21 campur 13 dapat 34. Okay, ni dah terlebih dah daripada 23. So 23 tiada dalam ni lah. Jawapannya adalah tidak. Ni jawapannya lah. Itu sahaja. Okay, 1C. Okay, kita pergi terus soalan 2A. Okay, ini adalah satu bulatan. Lepas tu ada satu garis. Ada satu garisan daripada tengah ke hujung, namanya jejari. Ni kamu kena tahulah. Ni nama dia jejari. Satu bulatan daripada tengah ke hujung, jejari. Satu bulatan daripada hujung ke hujung, nama dia diameter. Okay, so ni soalannya adalah jejari. Sini sama dengan jejari sinilah. Okay, soalan dia tanya, namakan garis OR. OR adalah jejari. Okay, mudah, kita dah tahu dah tadi. Daripada tengah ke tepi, nama dia jejari. Seterusnya, namakan garis PSR. PSR. Dia tak ada hujung. Kalau macam ni, hujung ke hujung ni maksudnya dia lalu tengah pusat. Baru nama dia diameter. Ini dia tak lalu tengah, dia potong yang mana-mana. Ini kita panggil perentas. Harap kamu pernah dengar lah ayat tu. Seterusnya, PSR adalah 10 cm. Sini adalah 10 cm. Sepanjang ni lah. Okay. Dia kata sini 90 darjah. Bila dia kata ni 90 darjah, maksudnya kat sini kita boleh katakan lah, ini pun samalah panjangnya. Macam tu. Kalau kita garis ni maksudnya samalah.
dia sama. Dia membentuk segitiga sama kaki sebenarnya. Sebab dia kata ni 90 darjah. Bila 90 darjah, samalah jari mesti sama. Lepas tu jarak dia pun mesti sama. So kalau sini 10 untuk PSR, tengah-tengah dia kita boleh buat belah 2 lah. So dia tanya PS berapa? So kita belah 2 saja. 10 bahagi 2 dapat 5. So 5 cm lah. Itu adalah jawapannya. Okey, seterusnya kita pergi soalan 2B. Isi pandu sebuah kuboid dengan dimensi P darab Q diberi oleh I sama dengan P kuasa 2Q. Okey, biasa kan kita kalau buat panjang darab lebar darab tinggi kan. Tapi dia kata P darab Q, maksudnya dua ni sama lah. Kemungkinan besar bentuk dia sama, bawah sama, dia punya ke atas tu lain. Itu yang kalau kita boleh bentuk lah, dia punya bentuk lah. Okey, bawah ni sama, segi empat sama, tinggi dia yang lain. Okey, itu kuboid lah, tu nama dia kuboid. Kalau semua sama, nama dia kubus. Okey, jawab soalan tanya ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, soalan ni mudah. Okey, kita cuma susun sahaja macam ni. I sama dengan P kuasa 2Q. Soalan dia tanya P. Last sekali mesti dapat P sama dengan apa. Tu soalan dia nak. Sebagai perkara rumus. Okey, kalau dapat macam ni soalan, P ni positif tau. Bila kalau kamu bawa ke kiri, dia jadi negatif. Kalau kita nak mudah, kita ubah secara serentak. Sini pergi ke kanan, pergi ke kiri, I pula pergi ke kanan. Secara sekali jalan lah. Maksudnya kita akan tukar sahaja kedudukan dia tanpa tukar simbol. Okey, macam ni boleh lah. Serentak kiri dan kanan. Sebab dia kan kata ayatnya sama. Okey, dapatkan macam ni dulu. Seterusnya, kalau kita nak P sahaja, so kita tinggalkan lah P kuasa 2. So dapat I. Ini adalah darab, pindah sebelah dia jadi bahagi. Seterusnya, kalau kita nak yang bawah ni, P kuasa 2 sama dengan I. P kuasa 2 sama dengan I per Q. So kalau kita nak P sahaja, ni P kuasa 2. Kuasa 2 pindah sebelah, berubah dia jadi punca kuasa 2 I per Q. Okey, itu saja untuk soalan nombor 1. Okey, harap kamu faham lah. Soalan dia tak adalah nak kata susah sangat pun, tak juga. Okey, cuma kamu kena tahulah. Sini darab pindah sebelah dia jadi bahagi. Kuasa 2 dia pindah jadi punca. Itu sahaja. Okey, nombor 2 pula. Hitungkan nilai P apabila I sama dengan 150 dan Q sama dengan 6. Okey, bila kita dah dapat macam ni, dia nak nilai P pula. Macam ni nilai P kita adalah huruf. Huruf ni sebab tak diketahui lah nombor dalam ni, huruf ni unknown kan. Okey, unknown tu kan. So kita masukkan sahaja I ni, kita masukkan 150. Q ni kita masukkan 6. Okay, ikut soalan lah dia nak apa. So kita masukkan sahaja. Kalau kita susun balik I per Q, so I adalah 150 per 6. Okay, puncakan sahaja. Okay, ni bahagi dapat 25. Punca 25 dapat, boleh tekan kalkulator, kita boleh congak 5 jawapan dia. Okay, selesai. Dapatlah 3 markah kat situ. Okay, kita terus soalan 2C. 2C ni melibatkan perimeter. Soalan dia tanya berapakah hitung perimeter kawasan berlorik. Bila dia kata macam ni, soalan ni maksudnya dia nak keliling lah. Kalau kita lukis ni, dia nak yang berlorik saja. Ni soalan dia. Dia nak ni sahaja. Okay, so ni 14 kita tahu. Soalan dia tanya segi 4 sama,
Sama ni maksud sama sisi lah. Kalau sini 14, sini pun 14, tepi sini pun 14. Okay, ni kita dah tahu dah 3 kawasan. Okay, terusnya seterusnya QR sama 14. Ini 14. Ini pun QT. Kalau kita lukis bulatan lah. Ini dia kata bulatan. So bulatan yang kamu boleh anggap lah, sini Q, sini R, sini T. Itu nama bulatan. Ataupun kalau kita lukis macam ni lah. Okay, so maksudnya kat sini, kalau sini nama dia tengah-tengah ni, nama dia jejari. Jejari sini 14. So daripada tengah Q ke T ni pun 14. Okay, sepadan balik lah. Tak penuh pula dalam ni. So sini 14, atas sini pun 14. Okay, yang ni yang ramai orang tak tahu. Kat atas ni pun 14. So soalan ni yang kamu kena cari, lain semua dah tahu, kecuali TR sahajalah yang kamu tak tahu. Okay, so soalan nak cari TR. TR ni adalah satu bahagian sahajalah daripada lilitan bulatan penuh. Cuma kita ambil sedikit sahaja, tak penuh lah. So kita kena letak sudut je. Kita kena tahu sudut dia berapa sini. Sini adalah 90 darjah. Ini 90 darjah. Bila kita belah 2, dia dapat, nak tekanlah 90 bahagi 2 dapat 45. So sini adalah 45 darjah. Rumusnya adalah theta per 360. Perimeter kita pakai 2 pi j. Kena ingatlah ni 2 pi j. Ini theta ni maksudnya sudut dia. Macam ni sudutnya 45. So 45 per 360 darab 2 darab pi. Pi ni adalah 22 per 7. Jejarinya pula, tadilah jejarinya adalah 14. Okay, boleh tekan kalkulator kat situ. 45 bahagi 360. So tekanlah sama dengan kamu. Jawapannya adalah 11. Okay, kamu tekanlah kalkulator. So sini adalah 11. Ni kita dah tahulah ni. Ni 11. So kerja kamu adalah tambah sahajalah semua ni. Perimeternya adalah 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14 tambah 11 tambah lagi tepi sini 14. Kita tambah semua, kamu akan dapat 67. Tekanlah kalkulator. Ni tambah, kita keliling kan. Tambah semua. Biasa yang orang tak tahu yang kat sini lah. Ini sajalah 14. Okay, yang 11 ni, kalau kamu tak tahu maksudnya tak cukup latihan untuk soalan ni. Okay, kita terus ke soalan 3A. Okay, ni soalan pengembangan. Senang saja sebenarnya. Okay, kembangkan saja. Yang ni kita pun dah jawab banyak kali. 2R 3P tolak Q tolak 1. So bila kita kembang, kita akan darab setiap satu dalam ni lah. 3 dah 2 6 RP dapat PR. Okay, kita susun lah ikut ikut turutan. Tolak 2 R darab Q dapat QR. Kita tulis je huruf dia, cuma kita susun sajalah nak bagi cantik. A sampai Z ikut susunan. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2 R. Okay, kalau tengok kat sini dah tak adalah yang sama kan. So inilah jawapannya saja. Okay, selesai. 1. Okay, nombor 2 pula. Nombor 2 ni panjang lah, 3x. Okay, tulis tepi ni lah Okay, nombor 2 3x tolak 1, 3x tambah 1 tolak 4x kuasa 2. Kita kembangkan sahaja. Kamu ada bagai kaedah lah. Salah satu kaedah kita susun saja. 3x belakang ada 3x tambah 1
tolak 1, letak lagi belakang, macam tu lah. Ok, tu satu kaedah. Ataupun satu lagi kaedah yang kamu terus tahulah, darab depan, darab belakang, darab depan, darab belakang pun tak ada masalah mana-mana lah. Ok, belakang ni last, tolak 4x kuasa 2 ni samalah, ni darab depan, darab belakang, sama dengan konsep sini lah. Cuma ni nak mudahkan saja. 3x darab 3x dapat 9x kuasa 2 tambah 3x darab 1 dapat 3x, tolak 3x, tolak 1 dengan 1 dapat negatif 1. Bukan negatif 2 negatif 1. 1 darab 1, 1. Tolak 4x kuasa 2. Ok, kita susun saja. 9x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 tambah 3x tolak 3x tolak 1. Ok, kita selesaikan. Dapat 5x kuasa 2 tambah 3x dengan 3 negatif 3x dapat kosong. So, tolak 1. So, itulah jawapan dia nombor 2. 3A ni lah. Ok, selesai. Ok, kita terus 3B pula. Ini adalah persamaan gaya lurus. Kecerunan dibagi 2/5. Kecerunan terusnya Q10/7 nyatakan nilai K. Nilai K ni dia ada berbagai kaedah lah untuk nak cari. Salah satu kaedah kita gunakan pintasan Y lah ni. Ataupun satu lagi kaedah kita gunakan mencari kecerunan. Ok, untuk soalan macam ni kamu kena tahulah kat sini nilai koordinat sini. Kalau sini K, maksudnya kalau kita baca koordinat 0 K kan, macam tu lah. Ok, 0 K, kita baca 0 dulu baru K. Ni dah ada, ni kira titik lah ni. Ni titik pertama, ini titik kedua. Ini adalah dia punya M. Ok, kita jawab saja. Okay, kita pakai rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Saya harap kamu boleh ingat lagi rumus ni. M dia kita masukkan saja 2/5. Y2 bahagian belakang 7 tolak Y1 bahagian depan belakang tapi nombor 1. X2 dia kalau tak erti kamu tulis lah macam ni, X2 Y2 X1 Y1. Ok, kamu masukkan lah, nanti kamu masukkan saja ikut nombor. Ok, simple macam tu lah. 7 tolak K, 7 tolak K per 10, 2/5. Ok, saya bawa pergi sebelah sini. Saya tak muat pula. Ok, sama ni dengan bawah. So, untuk macam ni kita nak buat apa? Kita darab silang. Ini kalau dah dapat macam ni per so darab silang saja. Simple gitulah. So, bila darab 10 darab 2 dapat 20. 5 darab ni, so 5 seorang. 7 tolak K ramai, so 5 akan jadi imam lah, letak depan. So, 7 tolak K kita selesaikan. 5 darab 35. 5 darab K dapat 5K. Ok, selesaikan macam tu lah. Ok, pindahkan negatif 5K, pindah belah kiri. 20 kita bawa belah kanan. Ok, secara serentak lah. Ok, 5K, so 35. Ini tambah, pindah sebelah dia jadi tolak. Macam ni 5K ni tadi tolak, dia berubah menjadi tambah. Ni kalau nak contoh lah macam ni, tambah, ni dia jadi tolak. Ok, selesaikan. 5K sama dengan 35 tolak 20 dapat 15. So K sama dengan 15/5 dapat 3. Ok, alhamdulillah selesai sampai situ 3B. Terusnya 3C. Sebuah kereta memecut dengan 6 km per jam per saat selama 5 saat. Dia pecut dalam 1 saat, dia kelajuan meter tu meningkat sebanyak 6. So, kalau dah berapa saat dia kata? Selama 5 saat.
So kena kalikan dengan 5 lah untuk itu. Itu untuk meningkatkan lajunya sebanyak 40%. Yang dia naik itu baru adalah baru naikkan kelajuan dia sebanyak 40. Contohlah kalau dia 100, dia naik lagi 40, so 40% dia jadi 140. Tapi kita tak tahulah awal dia berapa laju. So kita kena kira lah kat sini. Macam ni dia kata 1 saat 6 kan, 6 km per jam. So kalau 5 saat 6 darab 5 lah, so dapat 30 km per jam. 30 km per jam ni adalah peningkatan sebanyak 40%. 30 km ni adalah 40% lah meningkat. Kalau kita boleh tulis 40% tu merujuk kepada 30 km per jam. Saya harap kamu boleh faham lah. So kalau kita nak tahu 1% berapa, kita buat apa? 40% dapat 30 km. So kalau 1%, kalau kita nak 1% lah, so 30 bahagi dengan 40. Dia macam ni lah. Sebagai contoh, 4 biji gula-gula, 4 biji gula-gula RM30. So kalau satu gula-gula kita nak tahu berapa, so kita buat apa? Kita bahagilah 30 bahagi dengan 4. Macam tu lah konsep dia. Sama je konsep dia. 4 gula-gula RM30. So satu gula-gula kita bahagikan saja, pindahkan sajalah. So sekarang ni kita nak 1% saja. So 30 bahagi dengan 40. So kita bahagilah. So kita dapat 3/4 ataupun 0.75. Okay, saya jadikan dalam perpuluhan nak bagi senang nampak. Okay, itu 1%. Baru senang kita carilah. Sekarang ni dia tanya hitung laju akhir. Kalau kita kata nak laju awal 100%. Kan? Kalau kamu faham lah konsep ni. Laju awal 100%. So laju akhir berapa persen? Meningkat sebanyak 40%. So 140% lah. Ikut soalan dia nak apa. Sekarang ni soalan nak laju akhir. So kita pakai 140. So kita jawab je lah akhir. So kita pakai 140% lah. Macam tu. So bermaksud kalau 1% 0.75, kalau 140%, so kita buat apa? Kita darabkan sahajalah. 140 darab dengan 0.75. Okey, kita darabkan saja dengan, so kita dapat 105 lah. Okey, itu adalah jawapannya selesai lah. Ini cara mudah je lah. Ada macam-macam kaedah. Ada orang dia pusing-pusing dulu pakai huruf, buat persamaan atau sebagainya. Okey, selesai tu 3C. Okey, kita pergi terus soalan part C pula. Okey, ini adalah soalan isi padu. Isi padu gabungan daripada hemisfera dan kun. Hitung isi padu hemisfera ialah 2425.5. Hitung isi padu bentuk gabungan tersebut. Dia dah beritahu dah isi padu hemisfera. Bila dia beritahu macam ni, maksudnya kita kena tahulah bila isi padu ni, isi padu hemisfera rumus dia 2/3 pi j kuasa 3. Okey, ni untuk yang bawah. Yang atas ni pula kita pakai rumus dia 1/3 pi j kuasa 2 t. Okey, ini adalah kon. Ni bawah untuk hemisfera. Sekarang ni bila kita nak cari hemisfera, kita dah settle lah. So bila dia nak tahu semua, kita kena cari yang atas ni pula. Bila nak cari yang atas ni pula, pi kita tahulah 27. Tinggi dah tahulah 12. 12 ni adalah tinggi. Dia dah beritahu dah. So jejari yang kita tak ada pula. Jejari kita tak ada, so kita tak tahulah berapa jejari. Jejari sini, yang tepi sini lah, daripada tengah ke tepi.
kita jari. So caranya adalah sebab dia dah bagi tahu dah hemisfera ni adalah 2425. Ini rumus hemisfera. So 2/3 pi j kuasa 3 sama dengan 2425.5. Daripada sini kita boleh tahulah. Kalau kita samakan, kita boleh tahu j tu berapa lah sekali kan. So itu je lah kerja kamu. Kamu nak kena darab lah 2/3 darab 22/7 j kuasa 3. Okay, kita ulang balik lah. Bentangkan saja. So kita darab saja, dapat 44/21 j kuasa 3. So kalau kita nak j kuasa 3 sahaja, ni bawa pergi sebelah lah. Kita bawa semua ni. Ini darab. Semua ni adalah darab. Pindah sebelah dia jadi bahagi. So 2425.5 bahagi dengan semua ni 44/21. Pastikan letak kurungan. Macam tu lah. Ok, tekan saja kalkulator, terus dapat jawapan insyaAllah. 2425.5 bahagi dengan 44/21. Saya letak kurungan lah untuk selamat. So itu jawapan dia, 115. Eh, 115 apa? 1157.625. Ok, tu J kuasa 3. Ni J kuasa 3. So kalau kita nak J sahaja, kita punca kuasa 3. Okay, kamu tekanlah kalkulator tu. Kamu akan dapat lah punca kuasa 3. Kena kita tekan lah, shift tekan ni 157.625. ok, kamu akan dapat jari dia adalah 10.5. ok, so jari sini adalah 10.5. Kuasa 3 pindah sebelah dia jadi punca. ok, selesai lah, dapat J kat sini. Sekarang ni nak tahu semua. So bawah kita dah tahu, yang atas ni kita tak tahu. So kita masukkan sajalah 1/3 darab 22/7 ikut susunan ni. J dia tadi 10.5 kuasa 2 darab tinggi dia 12. ok, tekan saja kalkulator. ok, 1/3 darab 22/7 darab 10.5 kuasa 2 darab 12. Kita akan dapat 1386. So kita akan tambah dengan hemisfera sahajalah. So kita akan dapat 3811.5. ok, ini adalah isi padu gabungan lah. Kamu tambah sajalah. Saya harap kamu boleh faham ini part C. ok, kita sambung esok. Soalan seterusnya 5A. Tentukan setiap yang berikut berdasarkan perwakilan data yang diberikan. Yang pertama, warna kegemaran sekumpulan murid. Soalan dia tanya mode. Mode ni maksudnya bilangan kekerapan yang tertinggi. Yang mana mempunyai bilangan kekerapan yang tinggi. Contoh macam ni 130, ini 140. Dia dah bagi dah kat sini. Bersudut tegak, bermaksud 90 darjah. Ada masa soalan cantik lah macam ni. Ini senang lah. Ada masa dia tak bagi pun yang belakang ni. So kita kena buat apa? Kita kena tolak lah. 360, tolak 130, tolak 140. Nanti kamu akan dapat lah yang belakang ni. So akan dapat 90 darjah. Kalau soalan berubah pun kamu boleh carilah.
Okay, untuk yang ni kita akan tengoklah siapa yang biasa kita cari nilai yang besar. Tapi ni sebab ni carta pi dalam sudut saja. So kita tengok yang mana yang paling besar lah, 140. So mode-nya adalah kita akan tulis dia punya kategori dia lah. Kategorinya adalah kuning. Okay, kita tak tulis lah 140 ni. Kita tulis dia punya kelas dia tu. So kuning. Seterusnya soalan 2. Soalan tanya min. Min ni apa? Min ni adalah purata. Purata maksudnya jumlah semua kamu kena tambah. Lepas tu kamu kena bahagi dengan bilangan dia. So macam ni, contoh ni graf titik ni. So 72 ada 1. So kita susun je lah 72. Lepas tu ada ni tak ada, 74 tak ada, 78 ada 1, 80 ada 3, 82 ada 4. Okay, seterusnya 88. Okay, yang lain ni semua tak ada. Kalau tak ada tu maksudnya tak ada lah. Biar je lah kosong. So untuk min kita kena tambah semua. Kita kena tambah semua. Lepas tu kita buat apa? Kita bahagikan dengan bilangan. Berapa banyak bilangan yang ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kena bahagi dengan 10. So kamu tambah sajalah. Ini kalau nak mudah, 80 ni terus letak kurungan lah 3. 82 dah kurungan 4 sebab nombor yang sama kan. Ataupun kalau tak erti juga, tambahkanlah satu-satu. So bila kamu tambah nanti, kamu akan dapat 806. Kamu tambahlah. Bahagi dengan 10 akan dapat 80.6. So minnya adalah 80.6. Kalau ditanya kat mana dia punya ni, kat sini lah. Tengah-tengah ni. Hampir tengah-tengah lah. Okay, itu adalah min dia. Seterusnya soalan tanya nombor 3 ni, soalan tanya median. Apakah itu median? Median ni maksudnya di bahagian tengah-tengah. Maksudnya kamu kena susun lah. Kena ingat balik lah. Macam purata ni adalah min. Mode ni kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi. Yang median ni pula tengah-tengah. Bila kata tengah-tengah, kamu kena susun. 48 dia dah bagi dah ke kunci kat sini. 48 maksudnya RM48. So kalau 489 bukan maksudnya RM489. Dia kena satu-satu. 48. Lepas tu 49. Satu-satu lah. Itu maksud daun. Daun ni dia tak lebih daripada 10. Dia satu-satu ambil daun dia sekelai. Daun dia selai. Lepas tu 51, 52, 54. Kamu kena susun lah. Buat lah. Walaupun mungkin kamu tak tahu langsung, kamu salin pun nanti, insyaAllah lah satu hari nanti kau akan ingat lah apa yang saya cerita hari ni. Janji kau buat lah. Okay, kita susun satu-satu ni. Setiap satu ni pastikan dah ada. Lepas tu apa yang kita buat? Tengah-tengah. Kita kena potong lah. Kita kena cari bahagian tengah-tengah kat mana. Kalau dah banyak macam ni payahlah. So kita kena potong kiri kanan sekali. Kita pasangkan lah. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Macam tu kita pasang-pasangkan. Okay, so kita matikan lah. Kita potong-potong-potong. So yang tinggal kat tengah. Kadang-kadang ada soalan dia tinggalkan satu sahaja. Itulah jawapan dia. Ada soalan dia tinggalkan 2 kat sini. So bila tinggalkan 2, kita kena cari lagi tengah-tengah ni. Kita tak boleh potong terus lah. Kita kena cari tengah-tengah ni. So macam mana nak cari tengah-tengah dia? Kita kena tambahkan lah 54 tambah 56 bahagi 2. Ataupun kamu boleh congak dah ni. Tengah-tengah kamu dah tahu lah. 54 dengan 56 tengah-tengah adalah 55. Okay, bila tekan kalkulator kena tahulah. Jangan salah tekan. 54 dengan 56 ni kamu kena tambah dulu. Lepas tu tekan sama dengan dulu. Lepas tu baru bahagi 2. Okay, baru dapat 55.
Dia salah kalau kamu terus tekan lah 54 tambah 56 bahagi 2. Dia akan jadi salah. Ni salah ni, 82 ni salah. Sebab dia akan buat operasi bahagi dulu baru tambah. Salah lah, kita nak tambah dulu baru bahagi. Okay, so tekan sama dengan dulu baru bahagi 2. Okay, itu adalah untuk median. So jawapannya adalah 55. Okay, selesai, mudah je. Okay, terus soalan nombor 6. Ini adalah soalan kebangkalian. Cuma ni kebangkalian mudah saja. Dia ada kebangkalian yang lebih panjang. Untuk 6A ni, satu huruf dipilih secara awak daripada perkataan sekolah. Nyatakan ruang sampel. Masuk di sini, kena susun lah. Sekolah. Satu huruf yang dipilih. Kemungkinan kita boleh dapat huruf S. Kita boleh dapat E. Dapat K, dapat O, dapat L, dapat A, dapat H. Ini ada huruf lain yang kita boleh dapat? Tak adalah. Okay, setiap satu tu. Okay, itu adalah ruang sampel dia. So, kita tutup sahajalah. Macam tu saja. Simple. Seterusnya, dia tanya, nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Atau N lah. N ni masuk bilangan. So, berapa banyak lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7. Tulis gitu je, 7. Tak perlu tanda yang buka ni. Sebab dia kata bilangan. Bilangan tak ada tulis. Seterusnya Q. Q ialah peristiwa mendapat satu huruf vokal. Nyatakan peristiwa Q. Q nak dapat huruf vokal. Apa itu vokal? A, E, I, O, U. Mana daripada antara ni yang huruf A, E, I, O, U? So, kita tulis lah E, O dengan A. Okay, itulah jawapan dia. Tapi bila dia kata sampel, durang data dia, kita kena buat kat ni macam ni lah. Pembuka kata. Pembuka set. Okay, E, O, H lah jawapan dia. Yang lain ni kategori apa? Konsonan. Berbeza dengan ni konsonan lah. Konsonan maksudnya selain daripada A, E, I, O, U. Contoh huruf B, C, D, F dan sebagainya. Itu adalah konsonan. Soalan tanya vokal sahaja. So vokal E, O, H. Seterusnya nombor 4, cari kebangkalian peristiwa Q. Kebangkalian ni nak dapat ni. So kalau kita tengok kat sini bilangannya ada 3. Ada 3 ketul. Kita akan jumlahkan perkan dengan keseluruhan. Keseluruhan ada 3, 6, 7. Okay, itulah jawapan dia. Berapa banyak kebangkalian nak dapat huruf vokal ni? So ada 3 per dengan 7 keseluruhan. Okay, itu saja, simple, ringkas. Seterusnya 6B. Okay, ini hubungan. Ini fungsi. Okay, 41, 42, 44, 51 dan 55. Yang wakilkan hubungan itu dengan menggunakan gambar raja anak panah. Anak panah yang ada satu bahagian belah kiri, satu bahagian belah kanan. Nanti kamu letaklah anak panah dia. So 41, 42, 44. Kita tengoklah sebelah sini yang nombor bahagian yang depan. 4, 4, 4, 5, 5. So ada nombor 4 dengan 5 sahaja. Okay, terusnya bahagian belakang ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 4, ada nombor 5. 3 tak ada. So kita wakilkan lah 4, 1. Macam tu. Okay. 4, 2. Tarik saja nak panah. Ringkas je, senang je. Seterusnya 4, 4. Saya ni 5, 1. 5, 5. Okay, kita selesaikan. Okay, tengah-tengah tulis F. Itu sahaja. Okay, selesai. Okay, Alhamdulillah selesai kelas untuk hari ini. Saya harap kamu boleh tulis dalam buku tulis. Nanti saya upload dalam Google Classroom. Kamu hantarlah. Walaupun kamu tiru ke macam mana ke, janji kau buat lah. Saya dah simplekan ni dalam YouTube ya, InsyaAllah. So kamu boleh ulang-ulang banyak kali lah kalau tak faham. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh komen kat bawah kalau faham. Okay, terima kasih.